Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Nafis bin Wan Al-Jasmi daripada kelas C53 akan membentangkan kertas cadangan pendidikan yang telah saya hasilkan pada tugasan pertama, dan kursus ini dibimbing oleh Dr. Madinah binti Muhammad Yusof. Okey, pendatangan ini akan mengandungi 4 isi kandungan, iaitu yang pertama adalah pendahuluan, iaitu mengandungi perkara yang ingin dikaji. Yang kedua adalah tinjauan literatur, pembincangan tentang perkara yang dikaji. Yang ketiga adalah metodologi kajian, iaitu cara, kaedah dan pendekatan untuk melaksanakan kajian. Dan yang keempat adalah rumusan, iaitu harapan dan penegasan untuk kajian ini. Okey, tajuk kajian yang telah saya hasilkan ialah tahap penguasaan kemahiran proses sains murid masalah pendengaran tahap 2, kajian di sekolah-sekolah pekak. Okey, kita beralih kepada bab 1 iaitu pendahuluan. Okey, pendahuluan ini mengandungi pengenalan dan penyataan masalah, tujuan objektif dan persoalan, kerangka konseptual, skop dan batasan, dan kepentingan dan definisi operasional. Okey, pengenalan dan penyataan masalah. Kurikulum Sains Malaysia ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang aktif dengan melibatkan kemahiran proses di mana pelajar diberi banyak peluang untuk memerhatikan, mengumpulkan soalan, merumuskan dan menguji hipotesis, menganalisis, mentafsir data, melaporkan dan menilai dapatan. Kurikulum Sains Malaysia juga memberi penekanan utama dalam pengajaran dan pembelajaran secara aplikasi kemahiran proses sains. Itu merupakan pengenalan bagi kajian saya. Dan penyataan masalah yang kita dapat lihat adalah murid masalah pendengaran ini mengikuti sukatan pelajaran yang selari dengan aliran perdana kerana mereka mempunyai struktur kognitif ataupun kognitif yang sama dengan murid aliran perdana, dan mereka mengerti semua subjek yang pelajar normal yang seperti pelajar normal yang lain, termasuklah mata pelajaran sains ini. Okey, mata pelajaran sains ini mengajar murid dengan kemahiran yang boleh mereka berfikir secara kritis, dan kreatif. Dan menguasai kemahiran proses sains dianggap penting kerana kemahiran itu diperlukan dalam proses mencari jalan keluar untuk masalah serta membuat keputusan secara sistematik. Bermaksudnya, murid masalah pendengaran perlu juga diaplikasikan kemahiran proses sains ini untuk mereka menjalani proses pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran sains dengan baik. Dan kemahiran proses sains ini diaplikasi oleh mereka untuk menjawab soalan peperiksaan serta mempelajari dengan lebih optimum. Jadi tujuan kajian ini adalah untuk mengukur kemahiran proses sains dalam kalangan murid masalah pendengaran tahap 2, iaitu daripada umur 10 hingga 13 tahun. Di beberapa buah sekolah pekat dan menilai tahap penguasaan kemahiran proses sains murid-murid tersebut. Setelah kita mengukur, kita nak menilai apakah kesan jika tahap kemahiran murid berada pada tahap tersebut. Jadi objektif kajian ini adalah untuk mengukur tahap penguasaan kemahiran proses sains di kalangan murid masalah pendengaran tahap 2. Yang kedua adalah mengukur kemahiran proses sains dari segi perbezaan umur dan tahap pendengaran. Seperti kita tahu, tahap 2 ini mempunyai 4 tingkat umur, iaitu daripada 10, 11, 12 dan 13 tahun. Dan tahap pendengaran ini adalah seperti kita tahu, murid masalah pendengaran ini mempunyai murid masalah pendengaran yang pekat sepenuhnya dan mempunyai sisa pendengaran. Adakah perkara-perkara tersebut memain peranan dalam mereka menguasai kemahiran proses sains yang tertentu. Dan yang ketiga adalah mengukur kemahiran proses sains berdasarkan pembiasaan sekolah. Sebab kajian ini akan dijalankan pada 2 jenis sekolah, iaitu sekolah kebahasaan pendidikan khas, iaitu di mana sekolah khas untuk murid masalah pendengaran, dan yang kedua adalah di program pendidikan khas integrasi, di mana murid masalah pendengaran diletakkan di sebuah program bersama dengan sekolah murid tipikal. Okey, persoalan kajian. Apakah tahap pemulihan kemahiran proses sains di kalangan murid masalah pendengaran tahap 2 dari segi kemahiran proses sains keseluruhan, iaitu asas dan bersebatu? Okey, yang kedua adalah apakah tahap kemahiran proses sains dalam kalangan murid masalah pendengaran tahap 2 dalam setiap kemahiran daripada 12 kemahiran proses sains. Okay, dalam kemahiran proses ini terdapat 12, jadi kita nak tahu di manakah takat ataupun tahap penguasaan murid tersebut, adakah berada pada satu kemahiran ataupun dua kemahiran. Jadi kita nak tahu satu persatu.
Yang ketiga adalah adakah program yang dilalui oleh murid masa pendengar ini mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran proses sains, kerana guru yang mengajar pada di beberapa sekolah tersebut memainkan peranan dalam mengaplikasikan kemahiran proses sains dalam kalangan murid masa pendengaran. Jadi kerangka konseptual kajian ini menggunakan model pengajaran agresi, iaitu pertama kita nak tahu pada input adalah kita kena tahu pengetahuan sedia ada murid dan pencapaian murid pada peperiksaan yang lepas. Ini membantu kita untuk membuat persiapan awal sebelum mengedarkan inventory untuk jawab. Jadi proses untuk kita nak ukur tahap penguasaan itu adalah mengedarkan inventory untuk dijawab. Inventory ini akan menilai tahap-tahap penguasaan kemahiran proses sains murid-murid tersebut. Dan output adalah kita dapat menentukan tahap penguasaan kemahiran proses sains murid-murid tersebut. Jadi skop kajian ini akan dijalankan di beberapa buah sekolah yang mempunyai perbezaan dari segi program pendidikan khas yang disediakan, iaitu Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas yang dikhaskan untuk murid masa pendengaran dan program pendidikan khas integrasi, iaitu murid masa pendengaran diletakkan di sebuah bangunan persekolahan dengan murid tipikal. Sekolah-sekolah tersebut boleh diletak di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur dan hanya kemahiran proses saja dinilai, iaitu 12 kemahiran yang seperti saya sebutkan tadi. Okey, batasan kajian ini adalah kita hanya memilih murid tahap 2, iaitu berumur 10 hingga 13 tahun kerana mempunyai kognitif yang lebih matang untuk mengaplikasikan kemahiran proses sains tersebut. Yang kedua adalah hanya melibatkan murid masa pendengaran lain, termasuklah pekat sepenuhnya ataupun mempunyai sisa pendengaran. Maksudnya setiap murid yang mempunyai masalah pendengaran akan diambil sebagai responden. Okey, kepentingan kajian ini adalah bermanfaat kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung dengan murid masa pendengaran ini, seperti guru, siswa guru serta ibu bapa, dalam mengetahui tahap kemahiran proses sains murid masalah pendengaran secara am. Kerana dengan kita agensi-agensi ini mengetahui tahap penguasaan tersebut adalah dapat membantu mereka melaksanakan inisiatif dalam membantu murid dalam mempelajari dengan lebih baik dan efektif. Itu kepentingan kajian ini. Dengan kita ukur tahap penguasaan kemahiran sains ni, kita boleh tahu di manakah murid itu sekarang. Soalan-soalan manakah yang boleh mereka jawab. Okey, itu kepentingan kajian. Dan pada definisi operasional adalah kita ada 4 frasa untuk kita mendefinisikan. Yang pertama adalah tahap penguasaan, iaitu pembuatan atau hal untuk menguasai, iaitu mengetahui dengan lebih mendalam serta memiliki, menguruskan dan berkuasa atas sesuatu, iaitu dalam hal ini adalah berkuasa ataupun memiliki pengetahuan yang mendalam dalam kemahiran proses sains. Yang kedua adalah kemahiran proses sains yang terlibat dalam kajian ini adalah 12 kemahiran proses sains, iaitu memerhatikan, mengklasifikasikan, mengukur, menggunakan angka, menyimpulkan, meramalkan, berkomunikasi, menggunakan hubungan ruang dan waktu, mentafsir data, mengendalikan pembeli ubah, mendefinisikan secara operasi, membuat hipotesis dan bereksperimen. Kedua adalah murid masa pendengaran, iaitu murid masa pendengaran tahap 2 berumur 10 hingga 13 tahun dan mempunyai kenyataan jelas atas ketidakupayaan mereka serta bersekolah di sekolah pendidikan khas atau ditempatkan di program pendidikan khas integrasi. Yang terakhir adalah sekolah-sekolah pekat, iaitu mempunyai murid masa pendengaran seperti SKPK ataupun PPKI. Okay, kita beralih kepada bab 2, iaitu tinjauan literatur. Terdapat 3 isi yang kita nak cungkit, iaitu pertama adalah teori kajian, yang kedua adalah tempatan kajian lepas dan yang ketiga adalah fokus kajian. Okey, teori kajian yang bertepatan dengan kajian dilaksanakanlah teori kognitif Jean Piaget. Seperti kita tahu, Jean Piaget ini mengutarakan 4 peringkat kognitif murid, iaitu yang pertama adalah peringkat deria motor, iaitu pada umur lahir hingga 2 tahun, peringkat praoperasi 2 tahun hingga 7 tahun, peringkat praoperasi konkret 7 tahun hingga 11 tahun, dan yang terakhir adalah peringkat operasi formal, iaitu 12 tahun dan ke atas. Okay, kajian ini hanya memfokuskan kepada 2 peringkat, iaitu peringkat operasi konkret dan peringkat operasi formal, kerana murid-murid yang kita libatkan berada pada peringkat-peringkat tersebut.
Okey, secara keseluruhannya, perkembangan kognitif murid masalah pendengaran ni menyimpan dari perkembangan kognitif murid tipikal disebabkan oleh masalah pendengaran yang dia alami tu. Jadi murid masalah pendengaran ni suka memahami konsep-konsep abstrak atau mengekalkan sesuatu maklumat yang diterima. Hal ini dia lihat lebih banyak membantu mengenai kefahaman sesuatu konsep yang nyata atau dapat dilihat, manakala bahasa pula berperanan memberi gambaran kepada sesuatu konsep yang tidak dapat dilihat atau abstrak. Maksudnya, dapat saya simpulkan di sini, murid masalah pendengaran ini mempunyai kognitif yang sama dengan murid tipikal pada awalnya. Tapi selepas mereka bertambah tahun, cara input mereka untuk mereka menguasai sesuatu perkara itu dihalangi atau dibatasi oleh ketidakupayaan pendengaran mereka. Jadi, murid-murid masalah pendengaran ini mungkin mempunyai tahap penguasaan kemahiran yang sudah menyimpang daripada ataupun rendah daripada murid tipikal kerana batasan penguasaan yang mereka halangi tersebut. Jadi kajian literatur yang saya dapat kumpulkan adalah, yang pertama adalah kajian pertama, iaitu daripada kajian Hilal Akam dan Nguyen Yenis pada 2010 yang menyatakan terdapat yang menyatakan kemahiran proses sains, tahap penguasaan kemahiran proses sains ini berbeza setiap individu daripada segi jantina, tempat belajar dan sosioekonomi. Daripada kajian tersebut kita dapat simpulkan bahawa dari segi jantina, tempat belajar dan sosioekonomi pun mengubah tahap penguasaan ataupun mempengaruhi tahap penguasaan proses sains. Maksudnya, jika murid masalah pendengaran ini yang mempunyai masalah pendengaran dan batas untuk menguasai input pun, jelaslah mereka mempunyai tahap penguasaan kemahiran proses sains yang berbeza dengan murid biasa. Okey, kajian dua adalah daripada Bushra Akram, Rabia Mahmud, Anum Ajas dan Ruksana Bashir pada tahun 2013 yang menyatakan murid masalah pendengaran ini mendapat skor rendah dalam ujian sains berbanding murid aliran perdana murid aliran perdana kerana masalah pendengaran mereka yang tidak terlibat dalam pendidikan dan eksperimen yang berimbang kerana mereka tidak diberi peluang untuk menggunakan maklumat di sekolah. Disebabkan guru ini berfikiran yang murid masalah pendengaran ini tidak dapat mempelajari mata pelajaran sains dengan baik daripada murid tipikal, maka mereka tak diberi peluang. Jadi itu kepentingan kajian ini. Jika guru dah tahu tahap penguasaan murid tahap mana, guru tu tak boleh mengubah cara pengajaran mereka supaya murid masalah pendengaran ini dapat akses yang sama dengan murid aliran perdana untuk mempelajari sains dengan lebih baik. Okay, kajian 3 pula daripada Tobin dan KP pada 1982 yang ditambah baik oleh Muhammad Al-Junaini Muhammad dan N pada 2013 yang menyatakan kemampuan penaklukan formal yang lebih tinggi menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam kemahiran proses sains apabila 30% varian dalam kemahiran proses sains dikaitkan dengan kepada kemampuan penaklukan pelajar dan kebolehan berfikir secara logik juga menyumbang 20% dari perbezaan dalam mengintegrasikan pelajar menengah kemahiran proses sains. Sini kita dapat tahu yang setiap pelakuan mental atau pelakuan kognitif minda seseorang itu mempengaruhi penguasaan sesuatu kemahiran. Jadi kita nak tahu adakah penyimpangan yang sejajar dengan teori PIAGE yang kita utarakan sebentar tadi menjejaskan tahap penguasaan kemahiran proses sains murid masalah pendengaran. Okay, jadi itulah kajian-kajian yang telah saya kumpulkan yang memberi satu impak untuk saya ingin mengkaji dengan lebih mendalam tentang tahap penguasaan kemahiran proses sains murid masalah pendengaran ini. Jadi fokus kajian ini adalah untuk menilai, mengukur tahap penguasaan kemahiran proses sains murid masalah pendengaran serta penguasaan kemahiran proses sains merangkumi kemahiran proses sains asas dan bersepadu murid tersebut. Sehingga kita dah tahu dan kita dah pasti yang kajian ini ingin menilai dan mengukur tahap penguasaan kemahiran proses sains murid masalah pendengaran.
Jadi kita balik kepada bab yang terakhir, iaitu bab 3, metodologi kajian. Okay, dalam metodologi kajian ini terdapat 4 perkara. Yang pertama adalah reka bentuk kajian dan pensampaian. Kedua adalah instrumen kajian dan posisi kajian. Ketiga adalah kesahan dan kepercayaan kajian. Dan yang keempat adalah pengumpulan dan penganalisan data. Okay, reka bentuk kajian ini merupakan kajian tinjauan, iaitu di mana data kajian ini adalah bentuk kuantitatif, dan data ini dikutip melalui penyemakan instrumen kemahiran prosesor yang disediakan dan dinilai. Dan kajian ini dijalankan atas murid masa pendengaran tahap 2 yang berada di beberapa sekolah yang dipilih sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi persampaian untuk kajian ini adalah jenis sampel yang secara bertujuan, iaitu kita mengambil semua murid masa pendengaran tahap 2 yang bersekolah di beberapa sekolah terpilih. Maksudnya kita dah tetapkan murid tahap 2. Kita tak ambil secara rambang, kita dah tetapkan sekolah-sekolah yang terlibat itu murid-murid masa pendengaran yang ada pada sekolah-sekolah terlibat itu. Maksudnya murid masa pendengaran tahap 2 yang ada yang terlibat dalam sekolah yang dipilih. Dan mereka perlu menjawab inventory yang disediakan. Dan persampaian ini perlu melibatkan beberapa sekolah sebab sekolah masalah pendengaran ini mempunyai kurang murid. Jadi untuk mencukupi responden-responden yang diperlukan, jadi beberapa sekolah diperlukan untuk mencukupi responden, iaitu murid masalah pendengaran tahap 2. Dan angka responden mungkin berjumlah 20 orang ke atas. Jadi instrumen kajian ini melibatkan dua, iaitu ujian kemahiran proses sains asas KPSA dan yang kedua adalah ujian kemahiran proses sains bersepadu TISP. Okey, KPSA ini dibangunkan oleh Ong pada 2015 yang mempunyai 29 soalan, merangkumi 7 kemahiran asas proses sains, iaitu memerhati, menjelaskan, mengukur, menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi dan menggunakan ruang dan masa. Yang kedua adalah TISP yang dibangunkan oleh Shahali dan Halim pada 2010, merangkumi 25 soalan, iaitu merangkumi kemahiran proses sains bersepadu, iaitu hipotesis, mengenal pasti dan mengawal pembelian, menentukan pembelian secara operasi, menafsirkan data serta merancang eksperimen. Jadi prosedur kajian adalah, pertama adalah mencari inventory yang sesuai yang telah dibangunkan. Seperti yang saya telah terangkan seperti tadi, kita dah jumpa dua inventory yang digunakan untuk kajian ini. Yang kedua adalah mengumpul bilangan murid dan mencetak inventory soalan tersebut. Dan setiap sekolah akan mempunyai satu pentadbir soalan. Maksudnya ada seorang guru yang akan menjadi pentadbir untuk memberi murid-murid tersebut menjawab soalan tersebut dengan baik, dan masa ditetapkan untuk menjawab. Yang keempat adalah inventory akan dikumpul dan disemak. Okey, jadi kesahan dan kebolehpercayaan instrumen ini saya boleh katakan pada tahap yang baik kerana KPSA dan TISP ini merupakan satu ujian yang telah dibangunkan oleh pekaji-pekaji di luar yang telah melalui beberapa ujian pengesahan yang baik, iaitu pertama adalah KPSA telah diperiksa berdasarkan pekali kuda Richardson Formula 20 dan hasilnya setiap soalan tersebut mempunyai indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang baik. Jadi dia diterima untuk tujuan penyelidikan atau ujian. Bagi TISP pula, dia diperiksa oleh menggunakan pekali indeks Combash Alpha, dan item-item tersebut mempunyai diskriminasi lebih daripada 0.3 yang sesuai untuk tujuan ujian. Jadi pengumpulan data bagi kajian ini adalah, yang pertama, responden akan menjawab inventory soalan yang disediakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Terdapat seorang pentadbir yang menjalankan sesi menjawab soalan inventory tersebut, dan pentadbir mula memberi arahan ringkas dan mengagikan inventory kepada responden. Masa dimulakan, responden akan menjawab soalan inventory tersebut, dan setelah masa ditamat ataupun setelah responden tamat menjawab, maka inventory akan dikutip dan diserahkan kepada saya sebagai penyelidik.
Jadi dalam pengumpulan data pula, kita akan menyemak skrip jawapan dan menganalisiskan menggunakan perisian SSPS, dan berdasarkan nilai yang dihasilkan, kita akan mendapatkan nilai min dari siswa pelajaran dan menjadualkan maklumat tersebut untuk kita membuat proses penerangan mentafsir data. Jadi rumusan untuk kajian ini merupakan cadangan kepada pelaksanaan dalam mengukur serta menilai kemahiran proses sains murid masalah pendengaran tahap 2 di sekolah-sekolah yang terpilih. Dengan adanya nilai tahap penguasaan mereka akan membantu pihak-pihak terlibat dan membantu murid-murid tersebut mendapat kaedah pembelajaran yang sesuai serta dapat membantu meningkatkan kemahiran yang belum dicapai lagi. Kemahiran proses sains penting dalam mata pelajaran sains kerana segala aspek pembelajaran sains menggunakan kemahiran-kemahiran tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.